Hai guys, Assalamualaikum. Hari ini aku nak kongsikan dengan korang apakah itu audio mixer. Sebelum aku teruskan dengan lebih detail, aku perkenalkan diri aku dulu. Aku Muhammad Fazil atau orang panggil aku Fazil. Padilex pun boleh, tapi itu nama cari makan main nama Okey. Sebelum aku cerita panjang lebar pasal apakah itu audio mixer ni, aku ada 5 ramuan utama atau syarat-syarat utama untuk kenal audio mixer ni. Apa dia? Yang pertama, minat. Kedua, minat. Ketiga, minat. Keempat, minat. Kelima, minat. Paling utama adalah minat. Kena minat. Ok guys, untuk kali ini aku menggunakan mixer Yamaha MG16XU. Kenapa aku pilih mixer ni? Pasal ini adalah antara mixer yang paling mudah dan ringkas untuk kita belajar. Ok, kenapa aku kata Yamaha MG ini adalah mixer paling ringkas? Kerana mixer ni cuma ada 3 bahagian saja. Yang hitam ni, tengok line ni yang hitam, yang dia tandakan dengan color hitam ni adalah bahagian input section. Input section adalah untuk source yang masuk. Yang dia colorkan biru ni adalah untuk output section, yang signal yang akan dihantar keluar. Dan yang ketiga, yang terakhir ni ya, effects. 3 bahagian ringkas. Okay guys, macam aku cakap tadi, Yamaha ni ada 3 bahagian ringkas dia, iaitu input section, output section dan effects. Okay, kita pergi kepada input section dahulu. Macam Yamaha ni, yang tersedia sekarang model MG16XU ni ialah 8 input mono line dan 8 input stereo line. So total dia 8, 8, 16. Itu pasal dia punya model MG16. Okey, di bahagian utama input adalah terdapat 4 perkara utama di bahagian input. Dipanggil ini adalah preamp. Yang pertama ni yang anda tengok bulat dan ada lubang di tengah ni, ni adalah dipanggil SLR, SLR input dan TRS input. Ini adalah source kita daripada mic, daripada line, daripada kita punya DI box. Okey. Selepas tu dia ada padding dan high pass. Di sini ada padding, butang padding dan butang high pass filter. Okey, untuk value dia, tak mixer lain-lain, mixer lain value. Macam Yamaha ni factory preset dia dah siapkan minus 26 dB atau negatif 26 dB untuk padding dia. Dia ada tulis kat bawah ni. Dan untuk high pass filternya adalah pada 80 Hz. Dan yang di bawahnya dalam masih bahagian preamp lagi adalah gain structure dia. Ini adalah gain structure dia untuk control berapa value gain yang kita perlukan adalah pada knob ni. Dan separuh mixer pada bahagian preamp ni, dia ada satu button lagi. Kalau kita boleh jumpa pada mixer-mixer yang advance sikit. Yang ni, this one simple punya. Yang advance sikit dia akan ada 48 phantom atau akan jumpa 48 volt. Itu adalah phantom power. Macam mixer ni dia dah siapkan untuk overall, kira global. Satu switch adalah untuk onkan semua 8 line ni punya phantom. Okey, seterusnya selepas preamp section ni, di bawah ini kalau korang nampak
knob yang aku tengah pusing ni, ini adalah bahagian dynamic processing. Ini adalah satu gear atau sebenarnya outboard processor, tapi MG disiapkan untuk pasal benda ni sebenarnya keperluan. So Yamaha dah fikir, dia punya engineer dah fikir benda ni patut ada, dan dia buat untuk kita dengan berdasarkan preset pada kilang dia. So preset dia, cara dia punya value semua kita kena refer pada manual dia lah. Okey. Di bawah dynamic processing ni adalah EQ section yang knob hijau ni. Knob hijau ni adalah EQ section. Macam Yamaha, MG ni dia sediakan 3 band. 3 band EQ. High, mid, low. Tapi kenapa nampak ada 4 button? Ada 4 knob. Korang jangan confuse. Sebenarnya ini highest button dia ada tulis sini. Highest button dia pada 10 kHz, dan ini adalah dua ni. Dua ni kegunaannya lah untuk mid. Di sini adalah value, gain. Value untuk mid, frekuensi yang mana kita pilih di sini. Frekuensi yang kita pilih adalah di sini. Macam ni preset kilang dia yang dia sediakan daripada 250 Hz sampai ke 5 kHz. Selection tu kita boleh buat kat sini. Dan bawah dia tu adalah gain dia atau value untuk frekuensi mid yang kita pilih tadi. Okey, yang di sini, yang bawah ni, bawah value mid ini adalah untuk low section, low gain dia. Low dia dah tetapkan pada 100 Hz. Mana value low ni adalah yang kita total adalah pada 100 Hz. Okey, seterusnya adalah output section dia. Ini knob ni kegunaan dia untuk control output. Macam MGXU ni dia sediakan kita 4 sebenarnya, 1, 2, 3, 4. Yang putih ni pun output. 4 auxiliary output yang boleh digunakan, tetapi yang putih ni dia fleksibel, dia boleh jadi output ataupun kita boleh select dia as a effects punya controller. Okey, ini auxiliary 1, auxiliary 2, auxiliary 3. Dia boleh jadi yang putih ni auxiliary 4 ataupun FX. Okey. Perasan tak dekat 4 ni ada satu, iaitu pada auxiliary 2 ada button ni. Ada satu knob yang ada button ni. Button ni kegunaan dia adalah untuk kita select hanya untuk auxiliary 2 punya function, sama ada pre atau post. Pre fader atau post fader. Apakah itu pre, apakah itu post? Pre bermaksud sebelum. Bermakna sebelum fader. Kalau kita lepaskan, dia akan jadi post, maknanya selepas fader. Maksudnya value yang akan diproses dan yang akan dihantar keluar, dia akan ikut value pada fader. Rendah fader, value dia pun rendah. Tinggi fader, value dia pun tinggi. Kalau kita pre kan, hanya ini, dia individual. Dia sendiri yang kontrol. Kita kontrol pada knob ni saja. Ini tak effects. Okey. Bawah pada knob putih ni, bawah pada auxiliary 4 ni adalah panning section. Panning left and panning right. Bawah pada panning knob ni adalah on off untuk channel tersebut. Button on off. Mute atau unmute. Unmute atau mute. Okey, bawah button on off ni dipanggil channel slider, atau bahasa mudah dia volume lah. Orang panggil volume. Okey, sebelah slider volume ni ada 3 ni. Ada 2 button kelabu dan 1 button merah ni adalah selection.
Selection maksudnya untuk kita select channel ni. Contohnya channel 5 ni kita nak arahkan dia ke output mana. Sama ada output group 1, 2, group 3, 4 atau terus ke stereo output. Ini adalah kegunaannya. Senang cerita dia selector lah. Selector channel. Channel selector untuk output ke mana. Dan yang bawah sekali ialah PFL button. PFL ni nama penuh dia. PFL ni singkatan. Nama penuh dia Pre-Fade Listen. Pre-Fade Listen adalah kegunaan dia untuk kita monitor atau kita dengar input yang masuk from the top, daripada atas. Input yang masuk daripada atas, daripada preamp section tadi. Dia tak melalui EQ section, auxiliary ni semua dia tak lalu. Dia cuma ambil pick up daripada from the top, from the preamp. Untuk kita monitor, kita tekan. Macam sekarang saya guna mic ni untuk channel 1. So kalau saya nak dengar input, saya nak monitor input dia masuk tinggi mana, saya just tekan, so saya akan tahu level yang masuk. So bila saya tekan yang tak ada input, meter ni akan kosong, so tak ada input. So boleh nampak kan kegunaan PFL. Ok gang, tadi aku dah cerita pasal input, sekarang aku cerita pasal output section. Ini yang warna biru ni, yang ditandakan dengan warna biru ni adalah output section. Ini adalah controller, bahagian controller dia, bahagian slider, ayat mudah dia bahagian volume dia. Dan sini adalah bahagian patch out dia, hardware patch. Sini untuk auxiliary 1, auxiliary 2, auxiliary 3, auxiliary 4. Dan ada 2 stereo untuk monitor out. Ini group out. Group out punya patch. Group 1, group 2, group 3, group 4. Macam rakaman ni aku gunakan group out. Okey, kat sini ini adalah main dia, master out. Kita boleh gunakan XLR atau TRS jack. Dia bagi dua-dua pilihan. Boleh gunakan salah satu. Yang ini phones out untuk kita monitoring. Ini foot switch. Dan sini bahagian control dia. Kita nak control volume dia. Kita punya value yang kita nak hantar keluar. Macam ni, ini adalah master untuk knob, master untuk auxiliary 1. Auxiliary 1 ni punya patch out, signal yang kita hantar keluar, ini adalah master dia. Sama juga dengan auxiliary 2 yang kita patch out, ini adalah master dia. Ini adalah knob master untuk auxiliary yang disediakan. Okey. Yang ini adalah master untuk group 1 dan 2. Dia combinekan group 1 dengan 2. Contoh, bila aku turunkan, kan dah slow. Betul, suara aku slow. Sekarang aku naikkan slow, naikkan perlahan, dia akan kuat. Okey. Itu function dia, slider. Slider ni function dia control value yang kita hantar keluar. Yang sebelah dia group 3 dan 4. Dan ini adalah stereo master out. Master stereo untuk output. Okey, untuk bahagian yang terakhir adalah bahagian FX atau dipanggil effects. Macam Yamaha MG ni dia gunakan Yamaha punya processor lah, effect processor. SPX Digital Multi Effect Processor. Macam Yamaha memang well known dengan dia punya SPX processor. Untuk MG ni dia sediakan 24 factory preset yang boleh kita gunakan. Ini adalah program selector dia, nombor mana efek mana, nombor berapa yang kita nak. Kata nombor 1, kita nak pakai nombor 2 dan kita select. Ini adalah main dia. Saya tunjuk satu contoh. Macam mic line yang saya guna ni, saya naikkan effects dia, saya on dan saya hantar ke master. Saya naikkan master dia. Sekarang korang boleh dengar effects, ada effects betul. Okey, ini nombor 2. Kata contoh kita nak pakai dia punya delay nombor 12. So saya pilih nombor 12. Engage 12. So sekarang dia jadi delay. Betul.
Itu contoh dia lah. Okey. Itulah bahagian asas atau bahagian terakhir yang ada pada Yamaha MG series. Alamak, tak bunyi. Memanglah tak bunyi, tak on. Okey guys. Tadi aku dah terangkan sedikit tentang asas mixer ni, Yamaha MG ni. Dia asas dia semua sama, tak kisah mixer Yamaha ke, mixer Midas ke, mixer Mackie ke atau apa-apa brand mixer yang korang jumpa akan ada dua asas, iaitu bahagian input masuk dan bahagian keluar output. Itu adalah asas utama. Aku harap korang jangan pening-pening. Benda ni kena selalu praktis, kena selalu belajar, kena selalu tengok video-video dan baca, cari mana-mana punya web atau orang cakap bahan bacaan untuk kita memahami dan belajar. Jangan lupa minat. Bila kita minat, kita akan sentiasa akan ada inisiatif untuk belajar. Okey guys. Dan paling penting, paling utama, aku pesan, biasalah, dah channel, nama pun channel YouTube kan. Tolong subscribe, tolong tekan like, loceng dan share di The Portage punya channel YouTube. Okey guys, subscribe tu free kot. Aku cakap pun free, tolonglah, tolong subscribe je. See ya.